Hari ini, pada hari ini kita akan sama-sama membincangkan serba ringkas dan padat berkenaan pengurusan keuangan secara Islam, yang mana kita akan sama-sama melihat secara overview ataupun bird eye kan, jadi itulah hawk eye, secara daripada atas apa yang kita patut perhatikan di dalam pengurusan keuangan kita, kerana pengurusan kewangan ini menurut statistik yang dikeluarkan oleh Agensi Pengurusan Kredit Kebangsaan menjadi salah satu di antara punca besar kepada berlakunya pelbagai kemuflisan di kalangan masyarakat, termasuklah daripada kalangan golongan muda yang berusia 40 tahun ke bawah. Maka atas asbab itu, kita harap perbincangan kita hari ini akan membuka sedikit kesedaran saudara dan saudari untuk memikirkan tentang ilmu perancangan keuangan. Kerana ia adalah satu ilmu yang saya tak pasti sama ada dipelajari di peringkat sekolah menengah ataupun secara praktikalnya di universiti. Kerana pengajaran secara teori itu mungkin ada, tetapi secara praktikal dalam konteks semasa itu yang mungkin adalah kurang. Maka atas sebab itu, kita hari ini kita akan bincangkan pelbagai aspek yang perlu dilihat, dan sebahagiannya mungkin kena dapat rujukan untuk di bahagian-bahagian subjek yang lain ataupun mendapat pengisian di tempat lain. Pada hari ini pengisian 1 jam kita hanya akan memberi pendedahan secara holistik ataupun secara umum untuk melihat perkara-perkara penting ini. Jadi untuk berkongsi perkara tersebut, saya kira adalah baik untuk saya berkongsi slide untuk pembentangan kita pada hari ini, yang mana kita akan sama-sama, saya share screen. Baik, jadi ini adalah boleh nampak ke kalau para peserta? Okey. Baik, jadi ini adalah satu-satunya slide saya pada hari ini. Kita akan gunakan slide ini sahaja ya. Okay. Baik, jadi apabila kita melihat sphere ataupun ruang lingkup dunia pengurusan keuangan Islam, saya mungkin tak akan dapat menyentuh kesemuanya dengan detail, tetapi kita akan sentuh secara ringkas dan padat. Ada dua perkara yang perlu kita lihat dalam pengurusan keuangan Islam, iaitu pendapatan dan perbelanjaan ataupun pengurusan wang itu. Yang mana kedua-dua ini datang daripada satu nas hadis, iaitu la tazulu qadama ibni adam min indi rabbih yaumal qiyamah hatta yus'al an khams, an umrihi fima afnah wa an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi fima amila fihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya akan tidak berganjak dua kaki anak Adam di padang mahsyar kecuali setelah ditanya 5 perkara. Yang pertama, umurnya, di mana dihabiskan, tenaganya, di mana dia gunakan. Yang ketiga dan yang keempat, iaitulah harta. Daripada mana dia dapat dan ke mana dibelanjakan. Dan yang kelima, tentang ilmu dan keintelektualannya, adakah dia amal ilmu dan dia gunakan keintelektualannya dengan betul. Jadi atas kerana itu, kita ambil daripada sumber nas tadi itu untuk letakkan pengurusan keuangan ada atas dasar apa yang akan ditanya dan diaudit oleh Allah di padang mahsyar, iaitulah perbelanjaan, pendapatan dan perbelanjaan. Jadi kita lihat kepada yang pertama, pendapatan terlebih dahulu. Jadi pengurusan kewangan Islam sudah tentulah pendapatan dan belanja akan merangkumi 3 aspek yang paling
membezakan kita dengan mana-mana agama lain. Iaitulah dalam Islam kita sentiasa berbincang persoalan halal, haram dan syubhat. Jadi apa saja sebelum kita bincang pasal kejaya, pelaburan, hadiah, warisan, bisnes atau side income, wajiblah kita sematkan dalam hati dalam persoalan wujudnya halal dan haram. Yang haram itu sikit, yang halal itu banyak. Tapi yang haram itu ada kalanya agak tempting, iaitulah agak menggiurkan kepada sebahagian manusia. Maka ataskan itu dia menjadi ujian. Yang mana Nabi SAW kata, Al-halal innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya. Kemudian Nabi kata sesungguhnya halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara yang syubhat, yang ramai orang biasa tak tahu. Ya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang sentiasa bermain di tempat yang syubhat, maka akhirnya dia akan jatuh di tempat yang haram. Dan kemudian di akhir zaman juga Nabi kata la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal amin halalin amin haram. Akan pasti datang di akhir zaman kelak satu ketika manusia ramai yang tidak lagi mengambil endah daripada mana sumber dia dapat harta, sama ada halal atau haram. Maka atas kerana itu kita tak mahu jadi kumpulan orang yang tak ambil endah ni. Ya, juga kerana pendapatan kita akan berkait dengan ibadah khusus kita. Jadi ada orang dia banyak bisnes, dia banyak terima rasuah, bagi rasuah, bagi dia tak ada problem kerana dia banyak duit. Dia ingat dia boleh gunakan duit itu pergi umrah setiap tahun, pergi haji setiap tahun, dia boleh berdoa, dia boleh bertaubat di depan Kaabah, di Raudhah, dia ingat dia boleh selamat begitu saja. Ya, sedangkan ibadah dia akan terancam kerana pendapatannya haram. Sebagaimana disebut dalam riwayat Abu Daud dalam satu hadis, yang mana Nabi sedang menceritakan kepada para sahabat cerita seorang lelaki yang berjalan jauh, yutilu safar wa sya'ruhu ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabu lidzalik atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang lelaki dalam perjalanan jauh, musafir di tengah padang pasir, rambut dia kusut masai, berabuk, dan kemudian dia angkat dua tangan dia berdoa, ya Allah, minta macam-macam. Sedangkan Nabi kata pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, di pada waktu kecil dia dibesarkan dengan duit haram. Maka bagaimana mungkin dia punya doa akan mendapat kemakbulan? Nampak ya? Jadi atas kerana itu kita hari ini wajib bincang halal haram syubhat, dan malangnya ramai di antara umat Islam tidak mengambil endah kumpulan ini, keadaan ini. Ya, contoh ringkas sebagai statistik, kita ada di Malaysia, kita ada simpanan syariah. Di kumpulan simpanan wang pekerja, kumpulan wang simpanan pekerja, kita ada simpanan syariah. Dan simpanan syariah ni awal-awal dibuka tahun 2017, dia peruntukkan 100 bilion daripada 800 bilion total size untuk fund itu. 100 bilion je untuk orang Islam. Kalau siapa yang betul-betul nak salurkan simpanan dia kepada tempat halal semata-mata. Tapi tak mampu untuk habis pun. Tak mampu habis pun 100 bilion tu. Sebab umat Islam ada yang mungkin leka, ada yang malas, ada yang tak mahu dan macam-macam. Dan setelah tahun 2021 dah lebih daripada 100 bilion, tetapi masih lagi kecil. Kalau ikut statistik dapat dilihat bahawa banyak negeri-negeri, termasuklah di Kelantan, yang mana orang-orang yang mencarum KWSP, orang Islam tidak mahu ataupun tidak ambil endah untuk mengubah kepada simpanan syariah. Jadi kalau mereka yang berada di Kelantan, di Perlis juga terlalu teruk, maknanya dari sudut statistik yang dikeluarkan oleh APF, kumpulan orang Islam yang menukar daripada simpanan konvensional ke syariah terlalu teruk dia punya persentajnya. Ya, so jadi ataskan itu kita bimbang sama ada malas, sama ada tak sedar, sama ada tak sempat,
tapi semuanya sekarang ni sudah boleh diubah menggunakan online saja. Jadi sama ada nakkan interest dividen yang lebih tinggi kerana konvensional berikan sedikit lebih tinggi, walaupun ada bercampur yang haramnya adalah sekitar 69%. Tetapi malangnya tidak ada rasa kesungguhan. Maka kerana itulah dalam bab menjaga kewangan secara halal ini, memang ia terhad kepada orang yang tinggi maqamnya di sisi Allah. Sebagaimana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dharu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jauhkanlah diri kamu daripada riba kalau kamu betul-betul beriman. Lalu di sini Allah memberikan gambaran orang yang boleh ambil berat persoalan halal haram dalam keuangan, khususnya menjauhi riba, adalah orang yang bertakwa dan mukmin. Kalau orang itu nak kata dia mukmin, nak kata dia takwa, dia mesti sensitif kepada bab halal haram dalam urusan pendapatan. Kalau tidak, dia sebenarnya menyangka dan syok sendiri sahaja. Jadi kita kena ingat, ini adalah fakta yang penting, ya. Dan juga kita dapat lihat bagaimana pendapatan yang haram ini, kalau tak dibersihkan, maka dia akan membiak-biak kepada harta yang lain dan harta yang lain. Maka terlalu banyaklah yang digunakan oleh anak, isteri dan keluarganya daripada sumber yang tidak diberkati. Okey? Jadi na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi sekarang kita tengok terus. Pendapatan yang halal, haram dan syubhat mesti sentiasa diperhati. Itu pengurusan kewangan Islam yang basic. Tak kiralah kamu nak pakai duit dinar ke, kamu nak pakai duit kertas ke, semua itu tidak menjadi sangat-sangat pokok, kerana di zaman Nabi yang menggunakan dinar pun ada di kalangan sahabat yang terjebak dengan riba, lalu segera bertaubat. Sebagaimana disebut dalam satu hadis, seorang sahabat yang menukar tamar yang buruk dengan tamar yang baru, dua sak tamar buruk diganti dengan satu sak. Satu sak tu kira-kiranya dalam 6 kilogram. Yang tamar yang baru, tamar yang lama, tamar yang baru 2 kilo dengan 6 kilo tamar lama. Lalu dia pun terfikir, ini halal ke haram? Dia pun pergi jumpa Nabi. Dia pergi jumpa Nabi, maka Nabi kata, hadzal riba, ini adalah riba. Maka pergi balik, buat balik transaksi dengan cara yang betul. Maka ini bermakna, tidak kiralah sistem apa yang kamu guna, duit apa yang kamu guna, kalau tak ada iman, tak ada ilmu, riba yang haram akan berlaku juga. Tak kiralah pakai dinar ke, tak kira. Berlaku juga yang haram kalau tak erti cara dan tak ada ilmu. Maka kan itu wajib. Fardhu ain atas kita semua. Malah Khalifah Umar Al-Khattab sangat bimbang dengan riba sampai dia kata, tarakna tis'ata a'syaril halal makhafatan riba. Kami sanggup tinggalkan 9/10 sumber yang mungkin halal atau halal, tapi kami tak mau ambil sebab kami tak nak dekat-dekat dengan riba pun. Sampai tahap lagu tu. Ya. Baik, habis untuk yang kotak yang pertama. Kotak yang kedua. Untuk memastikan pendapatan kita adalah halal, jauh daripada haram dan mengelakkan daripada syubhat, yang pertama kita kena tengok kerjaya yang membawa pendapatan. Kalau kerjaya seorang itu, macam mana nak pastikan dia halal? Skop dan tugasan. Tengok skop tugasan. Ada orang tanya, boleh tak dia kerja dekat syarikat yang menjadi cashier, yang kemudian orang bayar beli arak, dia pun jadi cashier, boleh ke tak boleh? Kan? So jadi padahal Nabi dah sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, 10 golongan yang terlibat dengan arak yang dilaknati. Termasuklah yang memerah, yang meminta merah, yang membantai, yang membawa, yang membeli, yang meminum, semua. So jadi yang jadi cashier pun terlibat. Cuma kita nak lihat secara fiqh waqi'i selepas ini, itu kena perbincangan lain. Sama ada kalau minimum dia terlibat, dia perlu berhenti kerja. Kalau tak ada kerja lain, bagaimana? Kalau ada kerja lain, sudah tentulah. Tapi kalau tak ada kerja lain, macam mana? Cuma kita nak cerita, bagi sesiapa saja dalam dunia kerjaya, lihat skop tugasan kalian. Skop tugasan itu kalau boleh membawa kepada
bawa orang kepada menyertai insurans konvensional, haram hukumnya. Kalau dia bawa orang kepada buat pinjaman riba, dia kerja dekat bank, dia lah tolong kempen produk bank dengan riba itu, maka haram hukumnya. Ya, sebagaimana disebut dalam satu hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Dilaknati oleh Rasulullah orang yang makan riba, orang yang beri makan, orang yang jadi saksi, orang yang jadi penulis. Yang jadi lawyer tu, kalau kamu jadi lawyer duk tolong draftkan dokumen pinjaman dengan interest, kamu punya gaji ada problem dari sudut kehalalannya. Bercampurlah jadinya kerjaya lawyer dengan halal haram kerana menyediakan dokumen pinjaman dengan ada riba. Bercampurlah kerjaya seorang di bank konvensional kalau dia jadi tukang jual produk konvensional. Kalau dia kerja-kerja kat belakang yang tidak direct, itu ada khilaf. Ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang kata tak apa, ada yang kata boleh niatkan sekejap dan seumpamanya. Tapi kalau duduk depan memang tolong kempen ni susah nak ada excuse dan debate di kalangan ulama. Jadi itu adalah maksud saya kerjaya, pendapatan, pengurusannya. Kerja pada awal lagi kena cek bagaimana cara kita kerja kita yang ditawarkan itu, skop tugasannya. Ya. Termasuk juga di dalamnya adalah perkara-perkara kecil yang lain yang sukar untuk saya nyatakan secara detail. Antaranya adalah jangan ada penipuan di dalam resume dan curriculum vitae ataupun CV. Ada di kalangan para pemuda di zaman ini dan dulu, yang mana mereka minta kerja, mereka tipu dengan dalam CV mereka, kerja-kerja yang tak wujud, mereka wujudkan. Lalu itu adalah juga satu yang mengganggu pendapatan kalau dapat kerja kerana elemen tersebut. Lalu dia adalah mendapat hasil daripada penipuan. Ya, man ghasya falaysa minna, Nabi kata. Siapa yang menipu bukan di kalangan kami. Contoh ada orang tipu sijil. Sijil tak ada, dia cipta kononnya ada sijil, maka hukumnya haram, ya. Jadi yang kedua, tuntutan. Tuntutan di sini maksudnya claim. Dia buat claim. Kan bila kita kerja, kita ada benda yang kita boleh claim, ada benda yang kita tak boleh claim. Yang boleh claim ada kalanya ada cara dia. Contoh kalau kita layak untuk dapat tiket kapal terbang. Kita layak untuk claim tiket kapal terbang saja. Tiba-tiba kita tak pergi ikut kapal terbang, kita naik kereta tapi kita nak claim dengan kos tiket kapal terbang. Maka hukumnya tak boleh, tuan-tuan. Jadi tuntutan palsu dengan resit palsu semua tidak dibenarkan. Itu adalah pengurusan kewangan Islam. Jangan terlibat. Yang betul je boleh. Demikian juga dengan masa. Masa kita bekerja ada dua jenis kerja. Satu, kerja yang mesti siap, regardless masa. Satu yang kerja berdasarkan masa. Kerja buruh biasanya berdasarkan masa. Ya, juga kerja siap lah. Tapi maknanya masa itu penting. Dia punya waktu 9 ke 5. Kan? Tapi ada kerja eksekutif, kerja profesional yang kerja kena siap. Tak kira lah by hook or by crook, lepas waktu bekerja pun kamu kat rumah pun kamu kena buat, siapkan kajian dan analisis dan seumpamanya, besok nak kena bentang. Jadi itu jenis kerja yang tak mengira masa. Walaupun ada waktu kerja 9 hingga 6, 9 hingga 5, tapi mesti siap. Itu kita kena faham. Ya, dan majikan juga kena faham akan hak pekerja dan haknya sebagai majikan. Tapi apa yang saya nak tegaskan kat sini, masa di sini kita ada kena toleransi. Kerana manusia bukan robot. Lalu kalaulah dia sebagai kerani, sebagai eksekutif di tempat kerja, tak adalah setiap waktu 9 hingga 5 tu selain pada waktu makan dengan solat, dia boleh duduk dengan buat kerja je. Ada kala dia kena rehat kejap, dia kena call anak, call isteri, kadang-kadang main game sikit. Kerana dia manusia, dia perlu menenangkan fikiran. Semacam orang artis bukan artis selebriti tu. Artis maknanya orang seni, dia nak memikirkan novel dia punya storyboard, dia kena fikir duk relax, kena ambil keadaan, kan. So ada kala manusia memerlukan sedikit rejuvenate ataupun kadang-kadang tidur untuk dia mendapat refresh dia punya mind. Maka atas sebab itu perlulah perkara ini jelas di kalangan pekerja dengan
dengan majikan. Ya. Dan juga dalam kerjaya, yang ketiga, yang paling kita kena tahu dalam pengurusan kewangan adalah apa saja imbuhan yang diberi kepada kita atas kerja yang kita ada gaji. Hukumnya syubhat dan boleh bawa kepada haram. Contohnya iaitulah kita kita ada gaji, duduk dekat kaunter dengan gaji 2,500. Apa saja urusan kaunter itu kita punya kerja. Tiba-tiba kita buat kerja ni power, cepat, maka klien tu rasa, biasa lambat ni, dapat cepat ni, hebat dia. Dia pun bagi hadiah. Maka hadiah itu adalah imbuhan tambahan di atas gaji kita, kerja hakiki kita. Tak boleh ambil. Sebagaimana disebut dalam satu hadis riwayat Abu Daud, man istamalnahu ala amalin farazaqnahu rizqan aw ratiban fama akhadhahu ba'da dhalika fahuwa ghalul. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang dah ada gaji, dah ada kerja, dah ada satu gaji untuk kerja tersebut, apa-apa yang diambil on top of gaji dia bagi kerja hakiki dia, maka ia adalah wang ghalul ataupun ghulul, iaitu wang khianat ataupun wang macam dianggap curi, ya, ataupun ada bau-bau elemen rasuah di pandangan Islam. Maka sebab tu kita sebut rasuah juga boleh menjadi meriah dengan adanya imbuhan-imbuhan tambahan untuk melancarkan permohonan seseorang. Kita kerja di Kebaga Kerani, di pejabat tanah, nak lajukan permohonan, orang tu sorong sikit duit rasuah. Maka kita bagi kelebihan pada dia kerana dia sorong duit kat kita, kerana dia tolak duit kat kita, dia bagi sikit kita duit kopi. Tak boleh, walaupun dia kata ikhlas untuk anak. Semua haram hukumnya. Ya. Maka itu adalah kerjaya. Maka pengurusan kewangan Islam kena perhati tiga-tiga benda ni utamanya. Baik, yang kedua, pelaburan. Dalam pendapatan kita juga, kita boleh dapat melalui pelaburan. Pelaburan boleh jadi dalam bentuk equity. Equity maksudnya pemegangan saham secara direct kepada founder syarikat ataupun secara direct melalui bursa saham. Ya. So jadi ini mestilah dipastikan saham yang patuh syariah sahaja kalau di Bursa Malaysia. Kalau syarikat itu kita melabur equity di dalam sebuah syarikat sendirian berhad, juga mesti kita sendiri pastikan syarikat sendirian berhad itu melaksanakan kerja-kerja yang patuh syariah sahaja. Jadi kena ingat, ya, kalau dia restoran ke, dia kedai runcit ke, kita kena faham macam mana cara proses syariah, semakkan syariah itu. Syarikat saya, Elza Syariah Solution, banyak membantu syarikat-syarikat untuk mendapatkan status patuh syariah. Syarikat-syarikat yang bukan public listed. Public listed Suruhanjaya Security dah settle kan. Yang sendirian berhad ni siapa nak tolong settle kan? JAKIM tak buat. Jaka ini adalah tugas independent syariah advisor ataupun syarikat-syarikat swasta yang sebahagiannya ada lesen. Kami ada lesen dengan Suruhanjaya Security untuk nasihat security yang patuh syariah dan seumpama, termasuklah sukuk dan juga lain-lain. Ya. Baik, jadi itu adalah equity. Maka maknanya bila equity tidak ada jaminan untung, tak ada jaminan selamat modal. Semuanya terdedah kepada untung rugi. Mestilah ditanggung bersama-sama. Tak boleh transfer the risk of loss kepada satu pihak entrepreneur saja. Hukumnya haram. Kerana dia akan menjadi riba. Alright? Kemudian yang kedua, aset keuangan. Ada juga pelaburan kita untuk mendapat pendapatan melalui financial asset. Financial asset di sini maksudnya, contohnya adalah warrant yang patuh syariah, adalah ETF yang patuh syariah, ataupun kita melabur di dalam unit trust, ataupun kita melabur dengan digital asset, cryptocurrency, ya. Jadi ataupun begitu. Itu adalah aset kewangan. Maka ini kita kena faham. Ada sebahagian sudah ada bantuan daripada pakar yang beritahu hukumnya apa. Contoh digital asset.
Bitcoin, Ethereum, Litecoin, semua itu Suruhanjaya Security Malaysia, Majlis Fatwa Perleh, semua sudah beritahu hukumnya harus, tapi risiko kena tanggung sendiri. Dan tidak ada jaminan untung. Dan elakkan daripada skim-skim yang bertinggik di atas digital asset, menawarkan pulangan secara tetap. Itu semua scammer, penipu. Maka kalau kamu nak labur dalam tu, direct. Menggunakan 3 platform yang disahkan oleh Kerajaan Malaysia, iaitulah Luno, Tokenize dan Sinergi sahaja. Itu aset kewangan sebagai contoh. Yang ketiga, ada juga pelaburan untuk mendapat pendapatan melalui komoditi. Komoditi, ada kalanya orang membeli emas ataupun dia membeli barang-barang lain yang bersifat komoditi, baju ke seumpamanya, pulanglah kan, barang antik ke, barang unik ke, saya tak tahu. Cuma ia juga hukumnya harus, tetapi mestilah barang-barang yang bukan mata wang. Kalau mata wang, mestilah macam mata wang macam emas, salah satu di antara mata wang in fitrah dia, in nature dia, maka kena beli secara tidak beransur, mesti bayar cash, terima pun delivery on the spot basis. Kalau tak, dia boleh jadi riba. Jadi itu adalah pelaburan. Nampak? Itu saya cerita umumnya. Kemudian yang seterusnya, selain daripada pelaburan, ada hadiah. Ada lagi sumber pendapatan kita datang daripada hadiah. So sumber hadiah itu daripada mana? Kalau katalah sumber hadiah yang penting tak? Maka sebahagian mengatakan bahawa sumber hadiah tidak penting untuk kita tanya kepada pemberi hadiah. Yang kita kena tahu, sebab apa dia bagi hadiah. Kalau dia bagi hadiah kerana kerja kita tadi, maka tak boleh ambil kerana gulul. Kalau dia bagi kita sebab nak bagi pelincir supaya laju kita selesaikan urusan dia, ataupun daripada tak lulus jadi lulus, atau berikan keutamaan kepada dia untuk diluluskan, dia jadi rasuah. Tak boleh. So jadi hibah hadiah dekat sini tak boleh. Tengok kepada sebab yang boleh jadi boleh, sebab yang jadi tak boleh. So nak kena belajar. Alright. Yang ketiga, ada juga hadiah bersyarat. Ini biasanya berlaku di dalam multi-level marketing. Multi-level marketing yang patuh syariah. Contohnya macam Anak Eda, Last Marketing, macam Think Awesome, macam apa lagi, Refilna dan lain-lain. Mereka ada penasihat syariah dan mereka menawarkan kepada ejen-ejen mereka pendapatan hadiah kepada sesiapa yang berjaya mendapat capai sesuatu benchmark KPI, Key Performance Indicator. Capai je kamu dapat, kami akan bagi. Capai je kami akan bagi. Selagi tak capai, kami tak bagi. Jadi itu namanya hadiah bersyarat. Hibatun bisyarat. Ataupun hibah mu'allaqatun bisyurut. Hibah yang diikat dengan syarat. Hadiah yang diikat dengan syarat ni, ulama berbeza pendapat. Tetapi berdasarkan kepada hadis Jabir yang pernah dijanjikan untuk mendapat sesuatu dengan syarat sekian-sekian, maka akhirnya dia dapat. Nabi dah beri janji itu, dia dapat akhirnya, maka itu menunjukkan ianya diharuskan. Maka pendapat ulama yang mazhab yang mengharuskan lebih kuat berbanding yang tidak mengharuskan. Baik, kemudian yang keempat adalah pendapatan boleh juga jadi daripada warisan. Iaitulah warisan yang tiba-tiba ada kematian, maka dapatlah duit. Maka bagi adik-beradik waris yang tidak mampu untuk bersetuju atas peratusan pembahagian, maka wajiblah mereka mengikuti faraid. Faraid yang ditentukan oleh Allah SWT bagi kumpulan pewaris yang tak mampu menyelesaikan persetujuan sesama sendiri. Bagi mereka yang mampu, kata kita bagi sama rata lah, walaupun lelaki perempuan, adik-beradik yang lelaki kata okey, no problem, maka dia sudah dianggap tanazul an haqqihi. Tanazul maknanya dia waive dia punya right. Padahal right dia patutnya adalah 2 bahagian berbanding wanita 1 bahagian. Tapi kerana dia dah waive right dia, dia ambil 1 bahagian, sama saja macam yang lain-lain. Maka hukumnya harus, tak ada masalah. Tapi kalau tak boleh nak bersetuju, kena rujuk kepada hukum faraid. Dan juga
Warisan juga ada perbincangan dari sudut kalau si mati mengambil pampasan, mengambil insurans konvensional. Kalau dia ambil insurans konvensional, maka Majlis Fatwa Kebangsaan tak kata tak boleh dia ambil pampasan kecuali jumlah terkumpul pokok premium yang dibayar oleh si mati, yang itu je boleh ambil untuk masuk dalam pewarisan. Apa saja yang lebih dalam insurans konvensional tu tak boleh. Tak boleh ambil kecuali dalam keadaan yang terpencil atau keadaan terdesak, dalam keadaan terlalu miskin. Itu kalau tak ada, dia akan menjadi dia akan dah memang masuklah asnaf, maka dia sudah dikira boleh layak semula kerana dia adalah fakir miskin. Dan sekarang itu juga pewarisan kita memerlukan perancangan. Malah disebutkan dalam statistik, dalam sekitar 6 bilion duit umat Islam beku, tak boleh dimanfaatkan oleh sesiapa selepas kematian pemilik kerana tidak ada perancangan. Adik-beradik ada yang dah mati, adik-beradik tak boleh bersetuju, bergaduh anak pinak, maka menjadikanlah duit tu tak ada siapa dapat. Semuanya tamak, akhirnya tak ada seorang pun dapat. Jadi sebab tu sebelum kita menemui ajal, kita perlu ada sedikit perancangan untuk menguruskan pusaka. Nak guna hibah pada orang tertentu waktu kita hidup ke, atau kita dah buat wasiat kepada sesiapa, wasiat pun ada juga tak boleh lebih 1/3. Begitu selepas tolak hutang dan pengurusan jenazah dan seumpamanya. Baik, habis. Kemudian yang terakhir kat sini dalam sektor pendapatan adalah kalau kita nak buat pendapatan dengan bisnes dan side income. Contoh kita nak buka bisnes, kita kena tahu sektor apa dan bagaimana pengurusannya. Kewangan Islam, pengurusan kewangan mewajibkan kita tahu sebelum kita terjebak. Kalau kita nak belajar sambil-sambil explore, akan banyaklah kesilapan berlaku, lalu kos akan menjadi lebih tinggi. Maka kerana itu, nak buat bisnes, mesti masuk kursus-kursus yang tertentu supaya ilmu kita itu mengelakkan kita buat the same mistakes orang dulu buat. Kalau tidak, kos kerugian akan menjadi lebih tinggi berbanding kos pembelajaran. Jadi jangan malas untuk belajar. Dan juga kita kena faham dalam bisnes side income, dalam bisnes kalau ada pekerja, pastikan hak pekerja dibayar baik. Kontrak dengan pekerja, kontrak dengan syarikat lain, dengan third party, dengan supplier mesti jelas. Tak boleh verbal contract, hutang verbal tak boleh. Allah SWT kata dalam pengurusan kewangan Islam, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, kalau kamu buat pembelian secara hutang, maka hendaklah kamu dan bayar secara tak ada tempoh tertentu pada waktu akan datang, hendaklah kamu tulis. Maka mesti ada black and white. Tak boleh ambil pekerja verbal sahaja. Right dia tak tahu macam mana, dia hilang tak tahu macam mana, terma tak tahu macam mana, gaji boleh naik turun suka hati, tak boleh. Dan kontrak dengan supplier, kontrak dan sebagainya mestilah jelas. Dan dalam setiap kontrak mesti dipastikan tidak ada elemen yang tidak halal. Dan bisnes dengan side income juga, banyak yang ada orang nak buat bisnes, nak dapat kontrak tender mesti ada bagi rasuah. Kadang-kadang iklan melampau-lampau, ada maksud misleading pembaca dan pelanggan. Ada juga elemen mutaffif, iaitu wailul lil mutaffifina idza talu 'alan nasi yastawfun. Iaitulah celakalah orang-orang yang mutaffif, bila mana dia membeli, dia nak hak dia ditunaikan 100%. Tapi kalau dia menjadi penjual, dia cuai, mereka-lekakan hak orang. Jadi tak boleh. Kita ini bila kita jadi mangsa, melenting-lenting kita. Tapi bila kitalah yang memangsakan orang, kita buat dek saja. Tak boleh tuan-tuan. Nanti kena cela oleh Allah SWT. Dan kemudian kita pergi belanja dan urus pula. Yang pertama, belanja nafkah yang wajib ke atas keluarga. Walaupun isteri bekerja, maka wajib ke atas suami memberi nafkah. Lelaki yang gagal memberi nafkah wajib kepada isteri, hilang 1/2 daripada kelelakiannya pada perspektif Islam.
Kerana Allah kata rijalun qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu. Allah kata lelaki lebih layak untuk jadi ketua keluarga kerana dua sebab. Kerana apa yang Allah lebihkan di atas mereka dari sudut tenaga. Yang kedua wa bima anfaqu, kerana apa yang mereka nafkahkan. Tapi bila mereka yang mengambil tadah duit isteri, maka itu sudah terbalik kod. Maka hilanglah kelelakian dia untuk jadi ketua keluarga 1/2 di antaranya. Jadi bahaya. Sebab itu nafkah wajib ke atas isteri juga dianggap sedekah oleh Nabi SAW dalam pelbagai hadis, menganggap ia sebagai sedekah, dan tak boleh kita rasa kedekut nak bagi pada isteri, pada anak, ya. Dan juga kepada diri sendiri, ibda binafsika thumma biman ta'ul, disebut dalam satu hadis, mulakan dengan diri kamu, jangan kedekut kepada diri kita, hak untuk tubuh kita, dan kepada yang selepasnya, ya. Dan yang ketiga, ibu bapa, bagi mereka yang ada kemampuan, maka sangat terpuji untuk menyedekahkan dan memberi nafkah juga kepada ibu bapa sekiranya mereka sudah uzur dan seumpamanya. Yang kedua, belanja dan mengurus yang akan dipersoal adalah zakat. Yang mana zakat merupakan dosa terbesar kalau orang tak buat. Dan juga sedekah sunat dan jariah, dan juga perlindungan harta kita. Baik, zakat ada zakat fitrah, tak mahal, berapa ringgit, 7-8 ringgit je setahun sekali. Tapi yang mahal sikit adalah zakat harta. Ada zakat simpanan, ada zakat saham, ada zakat hartanah, ada zakat itu dan ini. Maka semua ini kena tahu kira, dan kerumitan mengira itu adalah sebahagian daripada jihad. Sebahagian daripada mujahadah yang memberi pahala. Lebih sukar untuk mengira, lebih besar pahalanya. Lepas dah kira sesusah, nak bayar pula. Oi, rasa berat. Kalau orang tak berapa kaya, dia tak rasa berat. Tapi lagi kaya seseorang itu, lagi banyak zakat dia, walaupun hanya sekadar 2.5% sahaja. Tetapi itu pun dianggap sangat besar bagi sebahagian orang. Ini juga memberi faham pengurusan kewangan Islam, menggalakkan umat Islam berdaya saing, dinamik, grow setiap tahun, tak kurang daripada 2.5%. Itu yang paling ideal benchmark kita. Ya? Dan kemudian yang ketiga, perlindungan ke atas diri dan juga keluarga melalui takaful. Kerana takaful juga mendasarkan konsep sedekah, iaitulah tabarruk. Bila kita bayar bulan-bulan ke takaful tu, kontrak dia adalah kita bertabarruk, kita bersedekah. Jadi kalau kita tak jatuh aksiden kat kita, kumpulan kita ada yang jatuh, operator takaful akan guna duit kita sikit, pergi top up dengan duit orang lain, pergi support dia. Maka kita pun dapat pahala sedekah, dapat juga perlindungan secara monetary kalau ada apa-apa berlaku pada kita. Nampak? Itu kita kena faham. Kemudian yang ketiga, hutang dan pinjam kena jaga-jaga. Kerana umat Islam dan juga rakyat Malaysia banyak sangat terlibat dengan hutang peribadi, pinjaman peribadi, yang menyebabkan mereka banyak muflis ataupun tak mampu bayar. Sebahagiannya pula, dan menurut statistik, 30% membeli barang-barang kerana kehendak, bukan kerana keperluan. Maka bila kehendak, dia nak lebih, dia nak pakai phone baru, nak pakai gadget baru, nak tunjuk kat orang sofa baru. Tak perlu pun, tapi tak ukur di badan sendiri, baju di badan sendiri terlebih dahulu, menjadikan lebih teruk bila pergi kepada alung. Jadi dalam hutang dengan pinjam banyak sangat elemen riba kalau tak faham, kalau tak hati-hati. Dan juga ada juga riba di dalam jual beli secara ansuran. Jadi kalau emas, kalau bayar tak sempat, maka naik dia punya penalti, harga naik. Semua itu riba. Ya? Dan kemudian kalau lewat bayar, maka harga naik. Itu riba jahiliah. Ini hutang dengan pinjam. Yang keempat, bila belanja dengan urus, biasa kita mesti akan terlibat dengan bank. Sukar untuk manusia lari daripada bank. Kita kena ada pengurusan simpan duit ke, transfer duit ke, hantar duit ke, ada saja yang bank ni mungkin akan terlibat. Maka kita kena faham,
kita kena terlibat dengan apa saja kontrak dengan perbankan Islam semata-mata. Kerana kalau tak, kontraknya tidak sah dari sudut perspektif Islam. Dari sudut legal sah, kontrak riba. Dari sudut Islam, kontrak legalnya tak sah. Ya, maka sebab itu perbankan dan pelaburan untuk bila kita belanja, pastikan sah atau tidak pelaburan tersebut. Kalau perbankan memang legal kan, tapi pelaburan tu ada tak dia scammer, penipu, pakai gambar-gambar tokoh-tokoh, gambar saya pun ada dipakai, gambar-gambar orang lain, ramai penceramah. Dia pakai gambar-gambar, ambil pada poster, dia pun tipu orang ramai. Orang ramai pula jenis tamak, maka semua tak berfikir panjang, terus masuk sebab nak untung banyak. Maka itulah yang menjadikan pelaburan scammer ini bertambah-tambah makmur kerana kelalaian dan kecuaian ramai orang kita sendiri. Ya. Maka kerana itu, pastikan sah atau tidak. Dia ada lesen tak? Kadang-kadang lesen pun dia tipu. Padahal ada saya ingat banyak, ada JAKIM tak pernah keluarkan sijil macam tu, dia buat satu sijil JAKIM keluarkan. Suruhanjaya security tak pernah ada keluarkan sijil macam tu, dia keluarkan. Orang ramai yang naif kata, ada suruhanjaya security, padahal tak ada pun lesen bentuk macam tu yang dikeluarkan oleh suruhanjaya security dan juga JAKIM. Maka kerana itu, kena belajar. Tak ada ilmu, tuan-tuan, semua sesat jalan, duit pun rugi. Baik, kemudian yang kedua, pastikan urusan perbankan dan pelaburan kita tak ada dalam elemen haram dan kontraknya betul. Dan yang terakhir yang sempat saya sebutkan dalam program kita kali ini, iaitulah pembersihan. Kalau kita dah insaf, dulu kita ada terlibat dengan yang haram, maka kita kena belajar kaedah pembersihan. Saya tak mampu nak cerita panjang lebar di sini, cuma saya nak beritahu dalilnya kepada apa yang Nabi pernah sebut kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kerana Abu Bakar pernah dulu bertaruh dengan orang kafir, maka menang. Bila menang, dia cerita pada Nabi, Nabi kata, tasaddaq fa innaha suht. Sedekahkan bendanya sebab ia ada duit yang kotor. Duit yang kotor. Dalam satu athar sebut, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang terbina daripada pendapatan yang kotor, maka neraka lebih layak untuknya. Ya, maka kerana itu kaedah itu adalah sedekahkan kepada siapa? Menurut majlis fiqh antarabangsa, kepada fakir miskin. Jadi fakir miskin ni bila kita bagi kat dia, kita tak payah kata ini duit haram, tak payah. Dia haram atas kita, bukan atas dia. Sebab duit haram ini dia hukmian, dia bukan ainian, dia bukan secara aini macam najis. Maka atas kerana itu, bagi pada dia, dia tak ada apa-apa, dia tak payah nak buat apa-apa pun, tak payah nak samak duit tu, semua tak payah. Duit tu harus neutral ke atas dia. Ya? Itu kaedah dia. Kemudian jumlah pula berapa? Yang ini kena kira secara case to case basis. Kami dekat Elza Syariah pernah membantu ada beberapa orang multimillionaire mengira jumlah pembersihan yang diperlukan. Saya ingat lagi pernah kira ada satu orang ni 1.2 juta kena bersihkan. Dia bersihkan, ini tinggi iman dia tuan-tuan. Alhamdulillah. Kan Dan kemudian yang terakhir sekali adalah siapa yang layak menerima. Jadi yang layak menerima kita sebut dia fakir dan miskin. Fakir miskin tu kalau adik-beradik kita boleh tak? Kalau anak kita boleh tak? Tak boleh kalau anak kita. Kalau adik-beradik kita boleh kalau mereka itu fakir miskin. Right? Jadi itulah antara pengisian ringkas saya untuk kali ini. Semoga ada manfaat dan tuan-tuan kena terus hadir dalam program-program yang akan datang untuk lebih mengetahui lebih banyak lagi ilmu tentang pengurusan keuangan. Ya, jadi semoga ada manfaat. Jadi sebelum habis,